Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. 主内亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama mengadakan ibadah. 感谢神，我们现在又再一次可以向神来敬拜他。 Dan biarlah kita boleh menikmati seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. 但愿我们都能够享受今天的崇拜会。 Jemaat sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam di dalam ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati kita. 之前，请我们大家都来预备心， Kita mengambil waktu bersatu bersama. 我们一起来进入默祷。 Amin. 阿门。 Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, 主内弟兄姐妹们， bersyukur kita mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kita. 感谢神，因为我们的神是何等的爱我们。 Dan biarlah kasih itu boleh melimpah di dalam hidup kita. 但愿这份爱真的是在我们生活中满意。 Mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian, 我们一起 Maha 来 Kasih yang ilahi. 一起来唱诗歌《神圣渺爱》。 Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datang membawa selamat bagi kami yang gentar. 主已降下生命充满，为我心怀意接纳。我已救主同得基业，永为主盼向平安。更要圣洁，不再犯罪，信心是重要接受。你是中心成圣恩主，赐我生命的自由。Penebus yang Maha Kuasa, berilah kami hidup-Mu. Penebus yang Maha Kuasa, berilah kami hidup-Mu. Datangkan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, 主内弟兄姐妹们， ibadah kita dimulai di dalam sebuah janji 我们的聚会是以一个先兆开始， bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 我们的帮助是在乎依靠造天地万物之耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。阿门。 Amin. 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 Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, 主内亲爱的弟兄姐妹们， tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini 今天我们的主题13 Juni 2021就是6月13日， adalah tunduk di bawah kedaulatan Allah. 就是降服在神的主权下。
Jemaat sekalian, pelayanan firman akan dibawakan oleh Pendeta Andi dari GKI Kanaan. 今天在我们当中以神的话语来劝勉我们的是来自迦南堂的安迪晃牧师。 Di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 dan yang kedua dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. 这里经文是在约伯记，约伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。” Ayub mengatakan demikian karena Ayub tahu dia punya Tuhan yang begitu dekat dengan hidupnya. 约伯能够说出这样美好的话语，乃是因为他知道他与神的关系是非常的亲密。 Seperti halnya dengan kita juga, kita punya Tuhan yang begitu dekat dengan kita. 我们的神也是与我们非常的亲近。 Dikatakan Yesus juga adalah sahabat kita. 主耶稣也是我们的良友。 Mari bersama-sama kita akan menaikkan sebuah pujian, bunga bakung di lembah. 一起来唱诗歌颂赞，谷中百合花。 Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dialah terindah bagiku. Ya bagaikan bunga bakung selalu ku rindu, ku dijadikan suci tak bercela. Penghibur dalam duka dan Dia penolongku, segala khawatirku serahkan padanya. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. 主把我忧伤赶去，带走一切忧愁。当我受试探时，他是我力量。我愿尽心来爱他，毁掉一切偶像，他有能力保护我，为他而活。那人在天间主殿，享受主爱甘甜，永远快乐江河江流直永年。主是真心湛蓝光华，是谷中百合花，万人中求主最美好，我爱他。 Tuhan tak meninggalkanku, setia padaku, ku pun setia pada perintahnya. Meski api membakarku, ya bentengku kuku, ya memelihara menguatkanku. Dunia menolakku atau ku digoda, Ku bersandar Yesus yang teguhkanku. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa kita untuk bersama-sama mengakui akan dosa kita. 接下去我们要进入认罪祷告。 Kepada Allah yang rahmani, Allah yang berkuasa di bumi dan yang di surga. 满有恩典、怜悯、慈爱的神，你是高高在上的上帝。 Pagi ini kami datang mengakui akan seluruh kelemahan-kelemahan hidup kami ya Tuhan. 这个时刻，我们来到神的面前，要承认我们一切的过犯与软弱。 Sebab kami menyadari tidak ada sesuatu pun di dalam hidup kami yang tersembunyi dari hadapan matamu yang begitu tajam. 因为我们清楚的知道，在我们里头没有一件事情是可以向神隐藏的。 Karena itu ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami. 因此，祈求神来赦免我们的过犯。
Pulihkanlah ya Tuhan kiranya segala beban hidup kami. 求神修复我们，抹去我们一切生活上的重担。 Topang kami kembali ya Tuhan dan segarkanlah jiwa kami. 求神扶持我们，使我们的灵魂苏醒。 Dan biarlah Tuhan kebenaran-Mu, kekudusan-Mu memenuhi seluruh kehidupan kami. 让神的真理、神的同在，在我们的生活中满满的彰显。 Kepada Engkau Allah yang kami yakini dan kami percayai. 因为你是我们所相信、所依靠的神， Allah yang berdaulat. 是蛮有主权的上帝。 Dan di dalam kedaulatan itulah kami menyerahkan hidup kami. 所以我们愿意把我们的生命全然的降服在你的掌控之下。 Terima kasih ya Tuhan, berkatilah sekali lagi kehidupan jemaat-Mu 感 saat 谢 ini. 神，但愿你正式的赐福每一个神的儿女们。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 祷告是奉靠主耶稣基督圣名， Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, 我们活的救赎主， yang kami percayai, yang kami puji dan yang kami sembah. 是我们所深信、我们敬拜、我们颂赞的主。 Kami menaikkan seluruh doa kami ya Tuhan. 我们把所有的这个祷告交托在神的面前。 Amin. 阿门。 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 dan yang ke-17. 恩典信息是在以赛亚书第1章16到17节。 Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. 你们要洗濯自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辩屈。 Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk boleh menerima berkat dari khotbah pada pagi hari ini. 主所爱的弟兄姐妹们，我们大家来预备心，要聆听神的话语来教导我们。 Mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian, Ku bernyanyi bagi Yesus. 一起来唱一首诗歌，为何我要歌颂耶稣？ Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ya terindah. Yalah Tuhanmu Kalisku, mati bebaskanku. 只要一天主的良善，心里满足到永久。只要一天我的救主，我的心的自由。为何我要歌颂耶稣？为何他对我宝贵？他是我主，我的救主，他是叫我传回。Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi bagi Yesus, bernyanyi puji Yesus, bagiku Ya terindah. Yalah Tuhanmu Kalisku,
Shalom jemaat GKI Klasis Priangan, kita bersyukur kalau pada minggu pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita masuk ke dalam doa. 各位主内，百兰安七会堂会以下的弟兄姐妹们，我们大家好。接下去我们要聆听神的话语，我们之前进入祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. 天父上帝，我们要读神的话语， Berkata-katalah kepada kami di dalam pembacaan firman Tuhan. 求神借着你的话语向我们说话。 Kami juga akan berefleksi daripada firman-Mu. 我们也要借着神的话语，像一面的镜子来照耀我们。 Berkata-katalah kepada kami melalui refleksi firman-Mu. 求神借着神的话语，使我们能够看见自己的内心。 Hamba-Mu yang lemah ini, Tuhan tolong urapi. 求神帮助恩膏你的仆人， Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan dan menerjemahkan Tuhan pakai menjadi saluran berkat. 让所传讲与翻译的能够成为祝福的管子。 Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan pelayanan firman Tuhan. 也纪念每一个听到的主内的弟兄姐妹们。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus pasalnya yang keempat ayat ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-34. 我们的经文是起自马可福音第4章，从第26到34节。 Pembacaan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu yang memakai bahasa Mandarin bisa memperhatikan Alkitabnya masing-masing. 我们单只用印尼文念出来给大家。 Markus pasalnya yang keempat ayat ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-34 berbunyi seperti demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jikalau kita suka membaca firman Tuhan, merenungkannya, mengingatnya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. 读神话语，反复思考，并且在生活上实践的弟兄姐妹们是有福气的。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini tunduk di bawah kedaulatan Allah. 今天我们所要思想的主题是在主的权柄之下降服。 Satu tema yang enak didengar, mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. 这个主题很悦耳动听，可是呢，我们却很难的去实践。 Karena pada hakikatnya kita bukanlah orang yang mau tunduk, mau diatur. 我们做人都不喜欢被控制或者是被安排。 Kita inginnya bebas, kita inginnya melakukan apa yang kita mau, tidak mau dibawa kendali orang lain. 我们不想被人约束，不想受到控制，我们想要自由自在的做自己。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， pada pagi hari ini ketika bacaan firman Tuhan kita bacakan bercerita tentang kerajaan Allah. 今天当我们读神的话语，谈到关于上帝的国， Saudara, apa itu kerajaan Allah? 上帝的国是什么呢？
Saudara, kerajaan Allah digambarkan seperti benih yang ditabur, digambarkan seperti benih sesawi yang tumbuh besar menjadi sebuah pohon. 这里说到上帝的国就好像种子撒在地上，还有好像这个芥菜种的种子。 Kalau kita melihat firman Tuhan, maka kita menemukan bahwa kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. 就是我们看到，圣经中提到上帝的国，就是说到上帝的权势。 Allah sebagai raja, sebagai penguasa memerintah kehidupan umatnya. 神是掌管一切的神，他来安排、来掌控他的子民。 Dia menjadi raja dan Tuhan dalam hidup orang-orang percaya. 他是我们相信他的人的主宰，他是来成为我们的国王。 Dan sesungguhnya pemerintahan Allah tidak hanya di dalam hidup orang percaya, tetapi juga dalam hidup bangsa-bangsa di dunia. 所以，上帝的国并不单只是在相信他的子民中间，也同样的是全世界的人当中。 Allah juga menjadi Tuhan bagi bangsa-bangsa dan sejarah jalannya dunia ini. 神也是万族，还有这个世世代代的神。 Allah dengan kemahakuasaannya dan kedaulatannya mengendalikan jalannya sejarah bangsa-bangsa di dunia. 神的主权是无限的，并且他来掌管一切人类的历史。 Saudara, kalau kita melihat Mazmur 103 ayat ke-19, 就是我们来看诗篇103篇 maka 19 kita 节说 melihat bahwa 到， kerajaan Allah memerintah atas segala sesuatu. 神的国统掌万有。 Dan kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, 还有在历代记下第20章第6节 kerajaan Allah juga memerintah atas kerajaan bangsa-bangsa. 说到，神的国来掌管万族万民。 Dan menarik sekali di dalam Amsal 21 ayat 1 dikatakan Allah mengarahkan hati raja-raja kemana Allah kehendaki. 而且在箴言书21章1节说到，神来带领国王的心智走向那一个方向。 Jadi apa yang menjadi kehendak raja pemimpin dunia dikendalikan oleh Allah juga. 所以其实这个世界上的王的掌权者的他们的心意呢，是神所操控。 Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26 kita melihat Allah telah menetapkan waktu bagi bangsa-bangsa di bumi dan tempat-tempat yang pasti di mana mereka akan tinggal. 使徒行传17章26节也说到，神已经安排了人的生活的期限，而且也让他们住在什么样的地方。 Saudara, Allah di dalam kerajaan Allah yang memerintah, dia berdaulat dan berkuasa terhadap jalannya kehidupan. 所以神的主权掌管人类的生活。 Walaupun kadang dalam pengamatan, dalam fenomena tampaknya Allah tidak hadir. 有些时候，我们虽然看到一些的现象，好像神不在其中， Tampaknya Allah tidak campur tangan dan berdaulat. 好像神并没有在那里介入，或者是彰显他的主权。 Dan kekuasaan jahat, pemerintahan dunia yang berkuasa, yang mengatur jalannya dunia ini. 而且看起来好像黑暗的权势、罪恶来安排、来掌控这个整个世界。 Tetapi saudara, ketika kita melihat kisah Yusuf, 可是当我们看到约瑟的生平， bagaimana pemerintahan Allah yang tidak kelihatan itu mengendalikan dan mengontrol jalan kehidupan. 我们可以看到神的权势虽然不是眼睛所能看见，却是这样的来安排人的命运。 Ketika saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf, berkata memohon ampun supaya dipelihara hidupnya oleh Yusuf. 当约瑟的兄弟来到约瑟的面前下拜，要向他求饶恕的时候， Karena mereka telah berbuat jahat menjual Yusuf ke dalam perbudakan. 因为约瑟的弟兄们把他卖了，当成奴隶。 Tetapi Yusuf katakan, memang engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mengubah itu menjadi sebuah kebaikan. 可是约瑟却说，虽然你们所想的是对我有亏损，可是神却把这一切改成美好的。 Saudara, kita juga melihat sesuatu yang tragis bagaimana para musuh Yesus menyalibkan Yesus. 我们也可以看到那些钉主耶稣十字架的人， Kejahatan menang dari kebaikan. 看起来好像罪恶已经得胜了， Kegelapan menang dari terang. 黑暗已经得胜了光明， Dan Yesus mati disalibkan oleh para musuhnya. 而且主耶稣被他的敌人钉在十字架上。 Tetapi rencana jahat itu dibawa kendali dan kedaulatan Tuhan justru Tuhan ubahkan. 可是神却把这些罪恶的权势完全的翻转改变。
Tuhan mengubah kejahatan mereka menjadi kebaikan bagi umat manusia. 神改变人的这些败坏，且成为相信神的人的一些救赎的路。 Kematian Kristus menjadi berkat keselamatan bagi penebusan umat manusia. 主耶稣的死成为相信他的人的救赎。 Saudara, mereka berpikir bahwa mereka yang mengendalikan. 恶人以为他们可以操控情况， Tetapi sesungguhnya Tuhan yang mengarahkan dan Tuhan yang menetapkan jalannya sejarah itu. 其实是神来掌管，来定下人的方向。 Saudara, pemerintahan Allah, kerajaan Allah di dalam bacaan yang kita baca digambarkan yang pertama seperti perumpamaan semua benih yang ditaburkan. 在刚才我们读的经文里面说到，上帝的国就好像种子撒在地上。 Benih yang satu butir ditaburkan, saudara, beberapa butir dilempar dan dia bertumbuh dan berkembang. 这些种子被撒在地上，几粒小小颗的，却能够发芽生长。 Petani menyiram, memupuk dan memelihara benih itu. 农人浇水，这样子的来照顾这些农作物。 Tetapi dikatakan bahwa petani itu tidak punya kuasa untuk menumbuhkan, bahkan petani itu tidak bisa mengenali bagaimana benih itu bertumbuh. 但是呢，农人他们却不能够有什么的办法，使到这个种子发芽见长。他们真的不晓得是如何生长的。 Saudara, benih itu meretas, pecah, dia bertunas, dia bertumbuh menjadi besar, bahkan puncaknya dia menghasilkan buah. 所以呢，这个种子见长发苗，然后长穗。 Saudara, demikianlah pemerintahan Allah di dunia ini. 所以神的国在这个世界上也是如此。 Kerajaan Allah yang datang dibawa oleh Kristus yang seorang diri, saudara, bertumbuh, berkembang menjadi besar. 主耶稣自己来到这个世界上，神的国就渐渐的扩展。 Kristus memerintah dengan 12 murid lalu berkembang dengan murid-muridnya yang lain. 起初是主耶稣跟他的12个门徒，然后再传递到更多的使徒。 Bahkan meskipun mereka coba dihentikan, mereka coba dibinasakan oleh para kaisar-kaisar yang memusuhi kekristenan. 虽然执政掌权者他们想要消灭，要来败坏他们的权势， Tetapi kerajaan Allah itu terus berkembang, pemerintahan Allah itu terus meluas. 可是上帝的国不断的扩展，不断的分散。 Semakin dibabat, semakin dihancurkan para pengikut Kristus justru semakin merambat dan semakin banyak. 虽然更多人的抵挡，可是神的儿女们却能够更加的发展， Dia terus bertumbuh, 不断的长进， dia terus menghasilkan buah. 不断的产生出果子来。 Kalau kita melihat sejarah, saudara, 所以当我们看到人类的历史， ternyata pada abad keempat, di mana sebelum-sebelumnya Kaisar Nero dan kaisar-kaisar lain yang menghabiskan kekristenan, justru kerajaan Romawi memeluk agama Kristen. 虽然在第14世纪的时候，尼罗王还有其他的非常的抵挡基督教，可是后来基督教却是在罗马掌权。 Saudara, menurut Pew Research Center tahun 2020, 所以在这个一个调查统计里面，2020年的时候， pemeluk agama Kristen adalah yang paling besar di dunia ini. 却说到相信基督教的人是全世界里面占最大多数的人。 Pengikut Kristus berjumlah 2,3 miliar. 就有最大多数的人， Dan itu yang paling banyak 是最多的， dibandingkan agama-agama yang lain. 比起其他信奉别的宗教的人。 Saudara, dari satu orang yaitu Kristus bersama dengan ke-12 muridnya berkembang penuh. Bahkan dia bertumbuh kembang dan pemerintahan Allah, kerajaan Allah yang dibawa oleh mereka sekarang menjadi yang mayoritas dari seluruh dunia ini. 所以呢，我们看从基督耶稣开始，一直到12使徒，然后继续的发展，一直到全世界。 Tapi bagaimana tumbuh kembangnya, berkuasanya pemerintahan Allah itu? 可是 Tidak ada yang bisa tahu. 可是却没有人能够知道、看见这个上帝的国怎么样的扩展。 Tetapi perlahan dengan pasti pemerintahan Allah itu terus mengkristal dan terus memuncak. 可是渐渐的，却是非常肯定、稳定的，不断的提升发展。 Saudara, kerajaan Allah juga digambarkan dalam perumpamaan kedua yang kita baca seperti benih sesawi. Yang kecil yang tumbuh kembang menjadi pohon yang besar. 然后第二个比喻呢，就是说到上帝的国就好像这个芥菜种的种子，虽然很小，渐渐发芽很大了。
Dan pohon yang besar itu saudara menjadi tempat kediaman para burung-burung yang bersarang. 甚至长成很大的树，成为许多的这些天上飞鸟可以宿在它的 Dia 荫下， memberikan kehidupan bagi burung-burung yang ada di sana. 直到天上的飞鸟有了住宿的地方。 Saudara, ini menggambarkan buat saya kerajaan Allah, pemerintahan Allah tidak hanya bertumbuh kembang dengan besar, tetapi dia mempunyai pengaruh dan dampak yang besar bagi kehidupan bangsa-bangsa. 所以呢，我们看到上帝的国不单只是发展扩大，乃是能够来影响人类的生活、生命。 Saudara, ada sebuah buku yang ditulis oleh James Kennedy dengan judul Bagaimanakah Jika Yesus Tidak Dilahirkan? 有一本书的作者叫 James Kennedy， 他说，若是主耶稣没有诞生，我们人类将成为怎样的情况？ Saudara, buku ini memaparkan bagaimana pengaruh dan dampak Yesus dan pengajarannya dan nilai-nilai kerajaan Allah itu. 这本书里面写到如何主耶稣来影响人类的生活。 Saudara, kalau Yesus tidak ada, kalau nilai-nilai kerajaan Allah tidak dibangun, maka peradaban dunia lebih mundur daripada keadaan sekarang. 若是主耶稣没有来，若是上帝国的这个价值观没有扩大，我们知道人类的历史必定更加的败坏。 Peradaban Barat yang maju itu banyak dibangun oleh nilai-nilai kekristenan. 西方国家他们非常的进步，是建立在基督教的价值观以上。 Boleh dikata hampir semua segi kehidupan dipengaruhi dan dibangun oleh nilai-nilai kerajaan Allah. 可以说，我们生活的每一个层面呢，都让这个上帝的国所影响。 Saudara bicara soal pendidikan sekolah, ada pengaruh nilai-nilai kerajaan Allah yaitu kekristenan di dalamnya. 所以我们说到这个教育，教育也是有这个基督教的思想价值观在其中所影响。 Universitas-universitas yang terkemuka di Amerika lahir daripada pelayanan-pelayanan gereja. 许多美国非常出名的杰出的大学呢，都是以这些基督教的信仰者所创办的。 Lahirnya rumah sakit adalah juga hasil daripada pelayanan-pelayanan kasih terhadap sesama yang adalah nilai-nilai kerajaan Allah. 许多的医院被设立，乃是因为许多神的儿女们以爱心来服侍、付出。 Saudara, di mana Injil diberitakan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah ditegakkan, maka ada pengangkatan terhadap harkat hidup manusia. 所以，无论在世界上哪一个角落，当神的福音被传扬，在那里人类的生活品质就被提升。 Ada kesamaan akan hak asasi. 在这个人的主权里面，可以得到提升。 Menghapuskan perbudakan manusia. 以至于这个奴隶制度被取消。 Menghapuskan kemiskinan. 这个贫穷 Menegakkan keadilan. 能够被除掉，而且这个公义被设立。 Nilai-nilai kerajaan Allah yang berkembang seperti pohon sesawi yang besar, dia menaungi kehidupan bangsa-bangsa dan mengubah dan memberikan sumbangsi kepada peradaban dengan lebih baik. 所以，上帝的国就好像这个芥菜种的种子，能够成为一棵大树，影响了人类的文化与历史。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 所以，主内亲爱的弟兄姐妹们， terkadang kita berpikir bahwa kerajaan Allah, pemerintahan Allah hanya hidup di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. 有些时候我们以为神的国度只不过影响我们这些小群相信神的人的儿女身上。 Tetapi sesungguhnya Allah mengarahkan jalannya bangsa-bangsa itu sampai kepada satu titik kerajaan Allah akan berwujud nyata secara penuh dan sempurna. 其实呢，神借着万国、万族、万民，把他们推向一个同样的一条道路，神的国更加的被扩展。 Sejarah dunia, sejarah bangsa-bangsa akan berhenti pada waktu Yesus datang. 人类的历史，这个世界将停止在当主耶稣第二次再来。 Dia datang kedua kali sebagai raja dan sebagai hakim yang akan mengadili dan memerintah bangsa-bangsa. 主耶稣第二次来，他将要成为国王，他将要成为审判官， Dan dia akan mengubah dunia ini menjadi dunia yang baru. 他要改变这个世界，成为新天新地。 Dan Kristuslah yang memerintah sebagai raja dan penguasa. 而且是主耶稣在其中掌权。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 所以，主内亲爱的弟兄姐妹， Ketika kita bicara tentang kerajaan Allah dan Allah yang memerintah, 当我们说到上帝的国，神在哪里掌管一切， maka Allah memerintah dengan berdaulat penuh dan berkuasa penuh atas seluruh kehidupan di dunia ini. 我们要知道神的主权，他是
自己完全的掌管这个世界所有的一切。 Hari ini kita melihat negara Tiongkok yang punya kuasa yang besar. 就是今天我们看中国已经成为一个非常大的强大的 Mungkin 国 sekarang 家。 kekuatannya lebih besar dari Amerika. 中国的现在的权势可能比美国还要大。 Tetapi sebelumnya kita melihat Amerika, Uni Soviet, negara-negara komunis yang juga kuat. 以前呢，我们看美国还有苏联、苏俄，他们的这个权柄也非常的大。 Tetapi mereka meredup, melemah, bahkan negara Uni Soviet bubar. 可是呢，渐渐的这些大国呢都变成软弱，甚至于苏联就解散了。 Sebelumnya kita juga melihat negara-negara Arab yang punya kekuatan karena kekayaan minyaknya. 以前我们就是看到阿拉伯国家，因为他们非常的富裕，因为他们有很多的这个油。 Tetapi sekarang negara-negara Arab pun mulai mengalami keredupan, keruntuhan oleh karena krisis di negara Arab. 可是因为在他们国内的一些的危机呢，这些阿拉伯的国家已经开始没落。 Tetapi saudara, pemerintahan Allah, kerajaan Allah akan terus bergerak semakin meninggi dan semakin memenuhi perwujudannya ketika Kristus datang kedua kali. 可是上帝的国渐渐的发展，一直等到主耶稣再来。 Saudara, ketika saya merenungkan kerajaan Allah yang tumbuh kembang memerintah dengan berdaulat dan berkuasa. 所以当我思想到上帝的国渐渐的扩展，而且神的主权掌管全地， Bagaimanakah kita respon kita sebagai orang yang percaya? 我们相信神的儿女们，我们应该怎么样来回应这个情况？ Maka tema ini saudara sangat tepat sekali. Tunduk di bawah kedaulatan Allah yang memerintah dunia ini. 所以呢，这个今天的主题提醒我们，让我们真实的顺服在神的主权以下。 Dan bagaimanakah sikap tunduk kita saudara? 所以我们必须顺服，以怎么样的态度来顺服呢？ Maka saya pikir saudara dan saya sebagai orang anak Tuhan, warga kerajaan Allah harus ikut serta di dalam pemerintahan Allah di dunia ini. 所以我们成为神的儿女，我们是上帝国的子民，我们也必须要参与在这个政府的一切的运作之下。 Kita harus menegakkan kebenaran-kebenaran kerajaan Allah. 我们必须树立神的国的这个价值观。 Kita harus ikut serta di dalam pelayanan gereja di mana gereja menjadi garam dan terang dunia. 教会的施工就应该要像这个世界上的盐与光来这样的影响。 Saudara, terkadang orang bilang ada pelayanan full time, ada pelayanan part time. 就是有些人说那些全时间侍奉的，或者是那些不是全时间侍奉的神的仆人。 Ada pengerja full time, ada pengerja part time. 我们说到那些全职的神的仆人，或者是那些兼职的。 Pelayanan full time, pengerja full time adalah para hamba Tuhan, para penginjil, para pendeta. 我们以为全职侍奉的就是那些牧师传道。 Tetapi yang part time adalah majelis, aktivis, jemaat gereja. 兼职的呢，就是教会的知识长老或者是许多的干事。 Saudara, saya katakan tidak ada yang part time, full time, semuanya full time. 可是呢，我要说，我们并没有人是全职或者是兼职的，我们每一个人都是全时间、全心全意的服侍 Semuanya 上帝。 harus bergerak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan Allah yang terus berjalan sampai puncaknya di akhir zaman. 每一个信徒必须扮演他们各自的角色，能够在这个上帝的国能够不断的扩展里面有所贡献。 Saudara dan saya hanya beda area pelayanannya. 可能你与我的侍奉的这个范围不一样。 Saya memang banyak dan sepenuh waktu di dalam area gereja. 当然，我的服侍的这个范围呢，更多都是在教会里面。 Tetapi saudara, di mana saudara ditempatkan di perusahaan, di kantor, di tempat-tempat di mana bekerja, disitulah saudara sepenuh waktu untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran Allah. 可是许多弟兄姐妹们，在一些的公司，在一些的企业里面，在哪里扮演神的儿女的仆人的这个角色？ Tidak ada lagi dualisme mana yang gereja, mana yang dunia. 所以呢，我们不能够说有属灵的，还有属世的生活， Tetapi semuanya di bawah pemerintahan Allah yang bergerak menuju ke akhir zaman. 因为我们每一个人都必须降服在神的主权下，走向这个末世。 Saya sebagai pendeta, maka saya akan melayani dan membangun nilai-nilai kerajaan Allah di area pendeta pelayanan saya.
我成为一个牧师，当然我是在我这个教会里面牧师的这个范围里面来做牧养的角色， Dan sepenuhnya saya akan bergerak di sana. 而且我全时间的贡献在这项的事工里。 Dan saudara ditempatkan di mana saudara berada sebagai pengusaha, sebagai profesional, sebagai seniman, atau apapun itu. 可是我们当中许多的弟兄姐妹们是做专职的，或者是有特别事工，是成为艺术家，成为生意人。 Jadilah orang-orang yang menghidupkan nilai-nilai kerajaan Allah bersama-sama dengan Allah memerintah di dalam dunia ini di mana saudara berada. 所以呢，要在各自的职场上，我们都要能够彰显神的国度的这个价值观。 Saudara, kita tidak boleh hanya melihat dengan pendek di mana kita hidup di dunia ini. 我们不可以只有看到眼前的事工， Saudara harus melihat kekekalan. 我们要看到往永恒的那个眼光。 Bagaimana sejarah dunia ini, sejarah kehidupan ini akan bergerak dan berakhir pada saat Kristus datang kedua kali dan memerintah secara penuh. 我们知道人类的历史，这个世界走向灭亡，主耶稣要来， Kerajaan Allah ini sudah ada dan hadir. 上帝的国已经来了，而且在我们 Tetapi 当中， belum mencapai puncaknya dan kesempurnaannya. 只是还没有达到完美，没有知道那个高峰。 Dia akan mencapai kesempurnaan penggenapannya ketika Kristus datang kedua kali. 因为要等待主耶稣第二次的来临，才知道完美，以至于达到高峰。 Saudara, kita harus melihatnya ke depan. 所以呢，我们要望向永恒。 Apa yang kita bangun dalam kehidupan dan kerjakan di dunia ini harus berdampak pada kekekalan. 所以我们无论在这个世界上所做的任何一件事工，都能够带来永恒的价值。 Dan itu artinya saudara harus tunduk di bawah kedaulatan Allah yang memerintah. Dan itu artinya kita ambil bagian dalam pemerintahan Allah di dunia ini. 所以，当我们说到我们降服在神的主权下，就是我们愿意顺服的在这些事工里。 Saudara, saya juga menyadari bahwa kita hidup di masa-masa yang susah di pandemi ini. 我也可以理解到，我们每一个人现今都在这个大流行之下，生活得非常辛苦， Berbagai masalah menghantam kita. 各种各样的问题来临。 Kita bergumul dengan masalah ekonomi kita. 我们在这个经济方面非常的困难， Kita bergumul dengan masalah kesehatan kita. 我们在这个健康上也非常的难以维 Mungkin 持。 kita juga bergumul dengan kejahatan yang orang-orang berbuat jahat kepada kita. 也许我们也经常面对别人对我们的罪恶的攻击。 Kita juga mungkin sedang menderita kesulitan oleh karena musibah yang terjadi pada hidup kita. 也许因为我们生活上遭遇到一些的灾难，我们感觉到非常的痛苦。 Saudara, semua kesulitan dan masalah itu di luar kemampuan kita untuk menghindari dan kita mengalaminya semua itu. 这些难题、痛苦呢，都完全不是我们能够拒绝，我们必须要面对的。 Tetapi saya mau mengatakan sesusah apapun, semenderita apapun saudara, bukan artinya saudara tidak mengambil bagian dalam pemerintahan kerajaan Allah. 但是无论是如何的辛苦艰难，我们不能够推辞，不能够说我们不在这个上帝的国度里面扮演我们的角 Bukan 色， artinya saudara menjadi tidak lagi melayani Tuhan. 不是说我们就可以不再来服侍神。 Tidak lagi menjadi garam dan terang di dalam kondisi-kondisi saudara yang sedang berada di bawah. 我们也不能说在困难的时刻，我们不愿意做光，也不要做盐。 Justru saya katakan di saat saudara paling rendah ini, paling gelap dalam kondisi saudara, di situ makin bersinar ketika saudara menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah. 我说，就是要在这样的时刻，最艰难的时候、最黑暗的时候，我们能够成为亮光。 Saudara menjadi saksi Tuhan dalam kondisi lancar, kondisi sukses itu biasa. 就是在一些情况非常顺利的时候，能够做一个见证，那个是很平常的事情。 Tetapi ketika saudara menjadi saksi Tuhan di dalam kondisi-kondisi keterpurukan, di dalam lembah kekelaman, pelayanan saudara jauh lebih bersinar. 可是当我们能够在非常困难的低谷的时间里面，我们的事工能够好像明光照亮。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan tahu seberapa kuat kita menanggung kondisi-kondisi susah itu. 上帝知道我们能够怎样的来面对这些的困难，知道我们的力量。 Tuhan sudah takar itu, Tuhan sudah hitung itu. 神已经衡量了我们每一个人的能力范围， Saya mau mengatakan tetaplah bersabar. 所以呢，我们要一致的忍耐。 Tetaplah bertekun di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. 而且忍耐的来在这个
艰难的时刻里面，不断的还是愿意服侍神， Kesulitan itu akan berlalu. 因为困难将要过去， Seperti matahari yang terbenam. 就好像这个太阳，虽然它落下了， Hari menjadi gelap dan tidak ada sinar. 虽然已经进入了黑夜，没有了光明， Tetapi tidak akan selamanya gelap. 可是呢，这个黑暗并不会持久， Karena matahari itu akan terbit lagi pada hari fajar. 因为这个晨光将要照耀上，这个太阳要升起。 Hidup kita tidak akan selamanya berada di dalam lembah kekelaman. 我们的生活并不是永远都在这个低谷里面， Maka itu bukan alasan untuk kita akhirnya mundur dan stop. 所以我们没有借口说我们要退后，我们要停止。 Tetapi kita tetap untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. 我们乃是愿意随时随刻的成为见证人， Tetap melayani Tuhan. 不是继续的来侍奉， Tetap menegakkan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. 不断的设立上帝国的价值观。 Jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasih oleh 所以 Tuhan. 板兰区会的堂会的会友们， Allah memerintah di dalam kehidupan kita masing-masing. 神在我们的每一个人的生活上掌权， Allah memerintah di dalam jalannya kehidupan bangsa-bangsa. 神掌管万族万民的这个方向。 Dan marilah kita hidup dengan taat dan tunduk pada kedaulatan pemerintahannya. 让我们愿意顺服在神的主权下， Dengan kita juga ikut serta di dalam pemerintahan Allah. 我们也参与扮演角色在上帝的国度里。 Menegakkan nilai-nilai kebenaran itu di dunia ini. 我们要树立这个真理的价值观在这个世界上。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 但愿神祝福我们。 Mari kita berdoa. 我们大家进入祷告。 Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. 天父上帝，我们已经读了你的话语， Kami sudah berefleksi daripada firman-Mu. 神的话语也光照了我们。 Teruslah berkata-kata kepada kami Tuhan. 求神继续的向我们说话， Ubahlah hidup kami. 改变我们的生活， Arahkan langkah kaki kami. 让我们能够走向神所指引的道路上。 Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu, 但愿神赐福每一个神的儿女， jemaat-jemaat GKI Klasis Priangan. 就是白兰安区会属下的每一个堂会。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 我们的祷告乃是在奉主耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。 Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. 今天我们有机会向神献上我们的感恩。 Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening masing-masing gereja. 我们的奉献可以汇入各自教会的堂会的账号。 Dan biarlah kita boleh memberikan terbaik kepada Tuhan kita. 我们愿意把最美好的献给神。 Kita bersama-sama akan menaikkan sebuah pujian, Oh Tuhan, pimpin jalanku. 我们来唱一首诗歌：主耶和华，求你引领。 Oh Tuhan,
Sungai Yordan sangat deras menakutkan, dan Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku memuji, ku memuji, ku memuji Dia, ku memuji Tuhanku. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa persembahan kita. 我们大家同心来进入谢恩祷告。 Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, 天父上帝，我们感谢你， untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami yang selalu baru dan begitu baik. 因为神眷顾我们的生活，每一天的恩典都是新的。 Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan juga dalam hidup kami. 我们感谢神，因为在生活中我们充满了神给我们的恩典。 Meskipun di dalam situasi yang tidak mudah saat ini ya Tuhan, 虽然在现今这么艰难的时刻中， kami tetap mempercayai bahwa Tuhan akan selalu memelihara kami. 我们仍旧相信神每时每刻都与我们同在。 Dan hari ini Tuhan kami memberikan persembahan kami 这个时刻，我们献上一些的奉献， sebagai wujud daripada rasa syukur kami dan hormat kami kepada Tuhan. 为了向神表达我们对神的敬爱与我们的感恩。 Biarlah Tuhan Kau memberkati persembahan ini, 但愿神赐福这些奉献， memberi hikmat bijaksana bagi para majelis di dalam mengelola uang ini. 也给知识长老们能够有聪明智慧来掌管、来使用， Sehingga boleh menjadi berkat di dalam gereja setiap kami Tuhan. 可以成为教会的祝福。 Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 我们感谢神，主此奉献祷告乃是奉靠主耶稣基督圣名，阿门。 Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. 会众们，我们要结束今天的崇拜聚会， Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi. 我们一起来唱三一颂。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Wahai sama sumber berkat. Amin. Jemaat GKI Klasis Periangan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus memberikan kepada saudara kekuatan dan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera, serta hikmat bijaksana mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Haleluya.